Seterusnya kita juga nak bercakap berkenaan tentang kewangan Islam sosial dalam memenuhi tuntutan maqasid syariah. Dua perkara penting yang perlu dilunaskan iaitu maqasid syariah yang mana 5 perkara ataupun 5 elemen dalam maqasid syariah untuk melindungi kepentingan agama, maruah dan sebagainya. Dan kewangan Islam sosial ini boleh diterjemahkan dari segi bagaimana pengamalan kewangan Islam itu dalam aspek wakaf, zakat dan sebagainya. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang tuntutan maqasid syariah dan juga kewangan Islam sosial ini, saya bersama dengan Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid, Profesor Ekonomi Universiti INSIAF, Naib Presiden Persatuan Ekonomi Gunaan Asia. Apa khabar? Selamat pagi Prof. Dr. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Ekonomi ataupun kewangan Islam sosial ya, untuk disesuaikan dengan kerangka maqasid syariah. Terlebih dahulu mungkin kita boleh mulakan dengan apa yang boleh kita fahami berkenaan kewangan Islam sosial ini, Prof. Dr. Selalu kita dengar mengenai kewangan Islam. Yeah. Kewangan Islam ni selalu diperkatakan adalah mengenai perbankan dan juga capital market. Kewangan Islam sosial ni dia selalunya mengambil orang kata backstage. Okey. Sebab dianggap satu yang kecil. Bila sebut kewangan Islam sosial, kita teringat zakat, wakaf dan sedekah. Yeah. Tetapi dalam konteks yang lebih luas juga termasuk ar-rahnu dan juga takaful. Okey. Kewangan Islam sosial ni selalu pandangan orang adalah sesuatu yang kecil, hanya untuk orang miskin, hanya membantu membasmi kemiskinan, asnaf dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kewangan Islam sosial ini adalah satu cabang yang mempunyai potensi yang amat besar, yang harus diterokai. Khasnya apabila kita menghadapi masalah bencana kemanusiaan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Okey. Sebab nama pun kewangan Islam sosial. Jadi dia tidak mengutamakan komersial. Kalau kita kata Islamic banking ataupun Islamic capital market, ada elemen mencari keuntungan di situ. Okey. Tetapi kewangan Islam sosial adalah satu kewangan Islam yang cabangnya mempunyai hasrat yang tulen, membantu umat secara sejagat dan selari dengan prinsip maqasid, memberitakan atau menceritakan keluhuran agama Islam dan harus digunakan untuk demi kelangsungan hidup, menjaga nyawa, jiwa, keturunan akan datang, generasi akan datang dan sebagainya. Jadi kewangan Islam sosial ini harus diteroka dengan lebih luas lagi. Okey. Merentasi sempadan. Kita sebut wakaf, kebanyakan orang hanya memikirkan mewakafkan tanah untuk kubur, sekolah dan sebagainya. Tetapi mereka lupa bahawa wakaf juga boleh merentasi sempadan sebagaimana yang berlaku sekarang, krisis kemanusiaan di sana. Kita boleh melakukan wakaf tunai dan ini boleh digunakan untuk menyelenggara ataupun membina infrastruktur. Okey. Begitu juga zakat, selain daripada sumbangan tunai kepada kita kata orang miskin secara tunai, kita juga boleh melakukan ianya sebagai satu sumber untuk memberi pendidikan, memberi satu peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi saya minta mereka yang di luar sana, pihak-pihak institusi seperti INSIAF dan sebagainya untuk menjadi lebih inovatif, menggunakan kewangan Islam sosial ini secara lebih meluas dan mendatangkan pulangan yang lebih baik demi kemaslahatan dan demi memperjuangkan maqasid syariah. Saya pernah terbaca satu laporan, kalau kita ikutkan sebenarnya kapasiti dan kekuatan wakaf maupun zakat dalam konteks negara kita sahaja sangat banyak, Doktor. Jadi pengurusannya itu penting kerana kita menguruskan suatu capital ataupun suatu pengurusan wang ataupun pengurusan harta yang bernilai ratusan juta ringgit. Jadi bagaimana untuk kita memastikan agar bukan saja menjadi inovatif tetapi pengurusannya itu juga efektif supaya sampai kepada sasaran dan juga sampai kepada tujuannya? Satu soalan yang menarik, Ismail, sebab kita kata apabila orang berwakaf, dia menyerahkan kembali hartanya kepada Yang Maha Esa. Jadi untuk memastikan mereka mendapat pulangan adalah menjadi tanggungjawab kepada pemegang-pemegang amanah ini untuk memastikan bahawa apa yang diwakafkan itu mendatangkan pulangan yang sewajarnya. Kalau di negara-negara Timur Barat, kita kata seperti Turki, Mesir, universiti pun berjalan atas konsep wakaf. Jadi kita juga harus melihat ini dan melangkah ke hadapan
dan juga kita menggunakan bagaimana kewangan Islam sosial, wakaf, zakat dan sedekah ini untuk lebih optimum. Sebagai contoh, pihak INSEAF University pernah melakukan satu projek bersama salah sebuah bank Islam, bank Islamik, untuk menjalankan apa yang dipanggil urban farming, di mana duit zakat wakalah digunakan untuk memberikan peluang bertani untuk mereka yang miskin bandar. Dan ini memberikan mereka pulangan sewajarnya sebagai pendapatan sampingan, juga dapat mengurangkan kos kenaikan harga di dalam pertanian. Jadi ini yang saya kata, kita harus menggembeling semua pihak penyelidik, pihak akademia, pihak pentadbir untuk mencari jalan selain daripada hanya terlalu sempit atau jumud, kita memikirkan cara bagaimana pulangan itu dapat dimaksimumkan. Saya tertarik apabila Prof. Dr. menyebut berkenaan tentang memaksimumkan pulangan dan juga sumbangan tersebut. Tahun ini sebenarnya kita menyasarkan seperti mana kenyataan Perdana Menteri untuk menoktarkan miskin tegar. Ya. Dalam perihal miskin tegar ini ataupun untuk membantu asnaf lah boleh kita katakan. Sebenarnya sumbangan-sumbangan ini amat penting untuk mengeluarkan golongan ini daripada kemiskinan tegar. Jadi apa peri pentingnya untuk kita melihat sumbangan yang disalurkan mungkin yang lebih berkemampuan bagi memastikan agar isu kesenjangan pendapatan ataupun kesenjangan antara yang kaya dan juga miskin itu akan dapat dikecilkan, Doktor? Betul, Ismail. Kalau kita lihat dari segi atas kertas, tidak harus wujud golongan miskin tegar di Malaysia. Ini berdasarkan zakat yang seharusnya dibayar oleh golongan yang seharusnya membayar zakat. Jadi ada berlaku sedikit kekilafan kat situ. Where did we go wrong? Okey. Begitu juga. Jadi bila kita memastikan kata menoktarkan miskin tegar, kita tak mau menoktarkan miskin tegar hanya untuk tahun ini. Maksudnya kita bagi dia duit, dia keluar daripada miskin tegar, tahun depan dia kembali ke miskin tegar. Jadi kita harus memastikan ada kesinambungan. Kat sini saya kata kita harus memberikan mereka peluang. Golongan miskin tegar ni harus diberikan peluang pendidikan, keusahawanan, pertanian dan sebagainya agar mereka boleh terus memperbaiki kehidupan mereka. Dan bukan sekadar keluar menoktarkan hanya untuk satu tempoh yang kecil dan kembali ke miskin tegar. Jadi di sini saya ingin melihat macam mana saya kata tadi, bagaimana kita melihat kewangan Islam sosial. Sosial itu menggambarkan memberikan satu pulangan yang baik bukan saja kepada golongan yang memerlukan, malah negara. Jadi negara juga dapat menjimatkan duit daripada memberikan bantuan seperti STR dan sebagainya jika mereka ini dapat ditackle melalui kewangan Islam sosial. Apakala Prof. Dr. menyebut berkenaan kerjasama institusi seperti INSEAF dan juga institusi perbankan, ya, tidak kira sama ada perbankan konvensional ataupun perbankan kewangan Islam, kita seharusnya mempunyai kerjasama seperti ini untuk merancangkan lagi dan juga untuk mempelbagaikan, kita kata, mood mungkin keuangan tersebut dan juga mood untuk macam tuntutan bagi produk-produk pelaburan tersebut. Jadi apa mungkin kita perlu berinovatif dalam produk-produk pelaburan Islam khususnya apabila kita menjadikan wakaf, zakat dan sedekah ini sebagai satu bentuk inovasi mungkin pelaburan yang menguntungkan dan juga keuntungan itu akan diagihkan atau dibahagikan kembali kepada golongan yang memerlukan. Memang amat tepat sekali. Itu yang kita kata, apabila kita membicarakan kewangan Islam sosial, kita tidak boleh lari daripada membicarakan maqasid secara seiringan. Jadi apabila pihak perbankan, pihak institusi, pihak organisasi, pihak akademia, kesemuanya memikirkan maqasid sebagai satu payung, maka insya-Allah apa saja langkah yang dilakukan adalah langkah yang tepat. Jika mereka mengatakan mereka menjalankan satu perniagaan yang menceritakan keluhuran agama, prinsip maqasid yang pertama, maka mereka akan melakukan perniagaan secara beretika. Dan mereka akan melakukan inovasi yang memberikan keluasan kepada jiwa manusia. Mereka akan tidak akan menjerat peminjam atau pembiaya jika mereka memikirkan prinsip maqasid ketiga, iaitu generasi akan datang. Jadi jika kita memikirkan maqasid ini sebagai satu payung untuk apa saja aktiviti dan inovasi, insya-Allah kita semua akan menuju ke perkara yang sama di mana tingkat sosial ummah secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Okey. Cuma saya terdetik apabila pernah dicadangkan supaya dijadikan suatu payung, ya, untuk pengurusan sistem keuangan Islam sosial ini seperti mana wakaf ataupun zakat,
dijadikan dalam satu bentuk payungan persekutuan. Mungkin sebelum ini melihat dan juga merujuk kepada kapasiti pengurusan agama, merujuk kepada Jabatan Agama Negeri masing-masing. Jadi apa perlunya kewujudan institusi di peringkat persekutuan ataupun payungan di peringkat persekutuan itu untuk memastikan pengurusan wakaf ini adalah lebih menyeluruh dalam konteks pengurusan kewangan Islam. Saya rasa di dalam rancangan Malaysia yang terbaru serta bajet 2024 sudah dimasukkan elemen-elemen maqasid. Okey. Sudah dimasukkan elemen-elemen memperkasakan kewangan Islam sosial dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan satu arah yang baik. Yeah. Jadi cuma kita kena follow up, kita kena memastikan pelaksanaan. Jika kita boleh gairah mengikut apa yang dipanggil jargon barat, bila Sustainable Development Goal, kita pun membicarakan Sustainable Development Goal. ESG, kita membicarakan ESG. Kenapa kita tidak berbangga dengan maqasid? Kenapa kita tidak mewar-warkan maqasid? Ya. Kan? Jadi ini memerlukan keseluruhan kita. Bila saya kata keseluruhan, pihak eksekutif seperti kerajaan, jangan hanya di bajet 2024 sahaja, teruskan memperkasakan. Pihak institusi, pihak perbankan dan sebagainya, apa saja dilakukan, iringkan dengan maqasid. Jadi kita akan memperkasakan maqasid. Sebenarnya maqasid ini sudah wujud 1400 tahun yang dahulu. Berbanding dengan SDG, MDG, ESG, MSG, apa saja yang baru wujud. Okey. Kan? Dan senantiasa berubah-ubah mengikut tempoh masa, maqasid itu kekal. Jadi kita kembali kepada asas, kita memperkayakan maqasid dan insya-Allah kita dapat memperkayakan kewangan Islam sosial dan kemakmuran umat keseluruhan. Okay. Kembali kepada prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah. Malaysia antara negara yang dikatakan peneraju ataupun yang terkehadapan dalam konteks kewangan Islam. Cumanya untuk kita menarik lebih banyak minat pelabur ataupun negara kepada tumpuan Malaysia sebagai hub kewangan Islam ini, apakah potensi kewangan Islam ini dan menjadikan Malaysia sebagai peneraju kewangan Islam, apakah realistik dalam situasi konvensional dan juga situasi kapitalis pada ketika ini? Saya melihatnya amat rasional dan amat kita kata realist. Yeah. Sebab apa? Kalau kita lihat sekarang ni secara purata kita sudah menghampiri 42% perkongsian perbankan itu sudah merujuk kepada kewangan Islam. Ada satu bank yang sudah mencecah 60%. Dan saya ingin melihat ini sebagai langkah yang lebih ke hadapan. Okay. Jika sebelum ini kita melihat Malaysia sebagai Islamic Finance Hub, kita melihat kepada konteks lebih luas ASEAN sebagai Islamic Finance Hub, dan kita boleh memperkasakan. Dan kita insya-Allah kita mengembalikan tenaga, kita mempunyai perancangan yang baik dan pelaksanaan yang baik. Saya rasa kita sudah mengalami beberapa krisis, ASEAN Financial Crisis dan sebagainya. Yeah. Dan kita telah buktikan kewangan Islam lebih mapan. Kita teruskan perjuangan ini. Sumber rujukan ini pastinya perlu juga mendapat kerjasama daripada institusi pendidikan ataupun institusi pembelajaran. Jadi INSEAD sendiri sebagai salah satu daripada institusi rujukan juga. Apa mungkin inovasi-inovasi dan juga cadangan-cadangan penambahbaikan akan terus giat dilakukan oleh pihak INSEAD? InsyaAllah pada bajet yang baru-baru ini sejumlah 20 juta ringgit telah pun diagihkan kepada INSEAD bersama dengan MIFC, di mana tujuan khususnya adalah untuk memperkasakan inovasi dan kreativiti di dalam kewangan Islam secara amnya. Okay. Dan saya pasti insya-Allah wang bajet ini adalah wang pembayar cukai dan kita akan gunakan secara baik untuk melakukan inovasi dan kreativiti, memperkasakan kewangan Islam khasnya dan juga secara keseluruhan maqasid syariah. InsyaAllah untuk kita sama-sama menjaga 5 prinsip maqasid syariah. Terima kasih Profesor Dr. Bahru Ahmad Hamid, Profesor Ekonomi Universiti INSEAD dan juga Naib Presiden Persatuan Ekonomi Gunaan Asia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama menyaksikan dan juga memastikan agar kewangan Islam sosial ini akan dapat memenuhi tuntutan maqasid syariah. Terima kasih Prof. Dr. bersama kami pada pagi ini.